kes ini apabila kita siasat tidak seperti yang dilaporkan oleh Encik Zulkifli itu sendirilah. Maknanya lain daripada apa yang dilaporkan, lain daripada siasatan. So, kita telah kemukakan ketersasatan kepada pihak pendakwa raya dan pendakwa raya telah meneliti sebegitu rupa dan mereka telah membuat tuduhan di bawah Seksyen 302 di bawah kanun keseksaan. Seorang lelaki yang cuba memecah masuk sebuah kedai. Barangan lusuh maut ditetak pemilik kedai berkenaan di Kampung Labuhan Kerteh kira-kira jam 10 pagi pada 7 Disember 2015. Dalam kejadian itu, mangsa berusia 36 tahun bersama seorang lagi rakannya cuba memecah masuk premis berkenaan sebelum disedari pemilik kedai itu. Jurucakap polis berkata dua suspek berkenaan dikatakan sedang mengumpil pintu premis itu sebelum dikejutkan dengan kehadiran tuan kedai lalu berlakunya pergelutan. Akibatnya kedua-dua suspek yang terkejut dengan kehadiran lelaki tersebut bertindak menyerangnya dengan menggunakan sebatang besi. Berasa dirinya diancam, pemilik kemudian mengambil sebilah parang yang kebetulan berada tidak jauh daripadanya dan menetak mangsa dalam usaha untuk mempertahankan diri. Ketika bergelut, suspek yang berusia 36 tahun dan berasal dari Felda Kerteh 6, Bandar Ketengah Jaya ditetak pemilik kedai di bahagian dada. Suspek kemudiannya melarikan diri dalam keadaan berlumuran darah sebelum rebah di atas pembahagi jalan kira-kira 50 meter dari kedai. Jurucakap polis berkata suspek yang juga seorang duda disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian manakala rakannya berjaya melarikan diri. Isteri kepada pemilik premis tersebut bernama Roslina Abdul Karim berkata sebelum kejadian suspek dan rakannya itu telah singgah untuk bersarapan di warung sebelum berjalan kaki menuju ke kedai mereka yang terletak tidak jauh dari situ. Dia yang berasa pelik dan menyuruh suaminya pergi menyiasat perkara itu. Tidak lama kemudian, suaminya menelefon beritahu yang dia sudah menetak dua lelaki itu kerana terpaksa mempertahankan diri daripada diserang. Selepas itu, suaminya telah pergi ke Balai Polis Kerteh untuk membuat laporan. Sementara itu, Ketua Polis Negeri Datuk Rosli Abdul Rahman berkata ketika dihubungi mengesahkan pihaknya telah menerima laporan berhubung kejadian tersebut dan pemilik kedai kini direman sehingga 21 Disember 2015 bagi membantu siasatan. Katanya kes itu disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh dan motif pembunuhan sama ada bertujuan mempertahankan diri atau sebaliknya masih dalam siasatan. Dalam pada itu, mayat mangsa telah dibawa ke unit forensik Hospital Kemaman untuk bedah siasat manakala rakannya yang turut cedera dalam kejadian itu telah dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk rawatan lanjut. Dan sejurus kejadian, suspek terus melarikan diri dengan menunggang motosikal dan dipercayai pergi ke klinik kesihatan Dungun untuk mendapatkan rawatan akibat kecederaan parah yang dialaminya. Kerana kecederaan yang dialaminya agak parah, suspek dihantar ke HSNZ bagi mendapatkan rawatan susulan dan ditahan di sana. Tertuduh Muhammad Zulkifli Ismail berusia 50 tahun dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh Zulkifli Abdullah. Tiada sebarang pengakuan direkodkan bagi pertuduhan berkenaan. Manakala bagi pertuduhan kedua, bapa kepada tiga anak itu mengaku tidak bersalah mendatangkan kecederaan kepada Faizul Awang berusia 37 tahun pada hari yang sama. Bagi pertuduhan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 326 Kanun Kesesaan. Timbalan Pendakwa Raya Syazwani Zawawi memohon kes ditangguh bagi menyiapkan semua dokumen sebelum kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Justru, Hakim Rofiah Muhammad menetapkan tarikh 21 Februari untuk sebutan semula kes. Turut kelihatan di mahkamah ialah ahli keluarga Muhammad Zulkifli dan penyokong Solidariti Selamatkan Zulkifli. Kes Zulkifli ini segera menarik perhatian orang ramai yang simpati dengan situasinya. Satu kempen di talian telah dilancarkan dan satu akaun Facebook dibuka untuk slogan Selamatkan Zulkifli di laman sosial Facebook yang mencecah 71,000 pengikut dengan menyiarkan pelbagai kenyataan negatif yang mempertikaikan kuasa polis yang menangkap Zulkifli selepas kejadian dan proses perundangan.
Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Selepas itu siasatan diubah, iaitu dijalankan di bawah Seksyen 304 dan Zulkifli dibenarkan ikat jamin RM15,000. Malang bagi Zulkifli apabila kes mula disebutkan di mahkamah pada 27 Disember, pasukan pendakwa telah memfailkan pertuduhan di bawah 302 Kanun Kesesaan sambil menambah satu lagi pertuduhan di bawah Seksyen 326 melakukan kecederaan. Pada 26 Mei 2018, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu, Datuk Zainal Azman Abdul Aziz telah menjatuhi hukuman gantung sampai mati ke atas Zulkifli bagi kesalahan membunuh, manakala hukuman penjara 14 tahun dari tarikh tangkap iaitu 7 Disember 2015 bagi kesalahan menyebabkan kecederaan setelah pihak pendakwaan gagal menimbulkan keraguan munasabah. Jangan sesekali kita ambil kuasa undang-undang seolah-olah melaksanakan undang-undang rimba hingga meragut nyawa orang lain meskipun dalam keadaan marah. Itulah kata-kata Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu, Datuk Zainal Azman Abdul Aziz. Dalam penghakiman kes tersebut, Zainal Azman berkata tertuduh tidak sepatutnya mengambil tindakan sendiri. Sebaliknya perlu menghubungi pihak polis dan kemudiannya mahkamah akan bertanggungjawab menetapkan sebarang hukuman. Terdapat dua fakta yang perlu anda tahu tentang kejadian ini. Pertama, sebenarnya mangsa merayu tidak dicederakan. Sebelum menjatuhi hukuman, Zainal Azman berkata, berdasarkan keterangan 24 saksi pendakwaan dan tertuduh sendiri yang dipanggil membela diri serta hujah kedua-dua pihak, beliau mendapati tertuduh bukanlah mangsa dalam kes tersebut meskipun timbul dakwaan kedua-dua mangsa cuba merompak beliau. Katanya Zulkifli telah menyerang kedua-dua mangsa yang sedang mencari besi buruk di kawasan sekitar tempat kejadian dan sekiranya tertuduh benar-benar terancam, sepatutnya dia telah bertindak menghubungi polis kerana mempunyai telefon bimbit ataupun meminta bantuan daripada orang ramai kerana rumahnya hampir dengan jalan raya. Tertuduh yang tiba di tempat kejadian telah datang dari arah belakang dan menikam dada kanan Faizul dan kemudian meluru dan menikam dada si mati. Si mati cuba melarikan diri tetapi tertuduh bukan setakat mengejar mangsa sehingga 70 meter dengan parang tetapi tidak membenarkan rakannya membantu si mati. Saksi juga menyatakan si mati sempat merayu sambil mengangkat kedua-dua tangannya supaya tertuduh berhenti mencederakannya tetapi tidak dihiraukan. Fakta yang kedua, tiada pergelutan dan provokasi. Zainal Azman juga berkata, mahkamah mendapati tikaman yang dibuat ke atas si mati dan juga mangsa kedua bukanlah sesuatu perbuatan yang tidak disengajakan. Ekoran mempertahankan diri, tetapi sebaliknya kerana tiada sebarang pergelutan dan provokasi berlaku sebelum tikaman dibuat dan kecederaan yang dialami juga adalah serius. Ini menunjukkan tertuduh memang sengaja mencederakan mangsa pertama dan mangsa kedua. Pihak pembelaan mendakwa wujudnya provokasi, sedangkan jarak antara dua mangsa dan tertuduh agak jauh, jadi tidak timbul isu provokasi. Kes pembunuhan ini telah mendapat perhatian ramai. Sebelum ini ekoran tular di media sosial yang mendakwa Zulkifli melakukan perbuatan tersebut kerana mempertahankan diri daripada kedua-dua mangsa terbabit yang cuba merompak. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar dipetik media tempatan sebagai berkata, ramai orang awam tidak faham tentang undang-undang hak mempertahankan diri. Beliau turut meluahkan rasa kecewanya kerana Majlis Peguam dan Peguam Hak Asasi Manusia tidak segera menjelaskan isu ini kepada orang ramai. Menurut beliau, ramai yang tidak tahu had mempertahankan diri. Had mempertahankan diri itu bukan mutlak. Jika ada orang hendak mencuri atau menyamun, mangsa tidak boleh dibunuh sewenang-wenangnya. Maka sebelum menjatuhkan hukuman, hakim berkata, keputusan dibuat dengan mengambil kira kepentingan awam dan hukuman yang diambil untuk memberi pengajaran kepada masyarakat. Kesimpulannya, kita juga bersimpati dengan nasib yang menimpa tertuduh. Tapi negara kita mempunyai undang-undang yang perlu dipatuhi. Setiap orang ada hak terhadap undang-undang walaupun mereka adalah seorang perompak. Jadi kepada semua, ambillah pengajaran supaya kes seperti ini tidak berulang lagi. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.